As-sabi'atu an takuna nasibatan. A'ni an takuna min ahli baitid din was salah. Kau yang tujuh yang kita kena perhati juga untuk cari orang puan buat isteri, an takuna nasibatan. Bahawa perempuan kita ni orang panggil nasibah. Nasibah ni maknanya tu dia tulis tu an takuna min ahli baitid din was salah. Keturunan dia ni keturunan orang baik-baik. Bukan keturunan orang baik, dia keturunan orang berjuru. Keturunan orang baik ni kadang-kadang kalau Kelantan ni kan sebut kata keturunan orang baik-baik mana ni, well, jaga, tidak orang baik dari segi agama, tu baik kira orang Melayu. Dari segi agamanya maksud orang baik-baik ni ahli baitiddin, orang yang keluarga bahasa beragama. Mana kita panggil kalau kapur gak anak tu lebar, tu buku apa semua sekali tu buku hak bukan bahasa mata gaji dah tidak, tu buku hak asli lillahi taala semua tu. Jangan hari tu kalau sebut kata buku Quran agak alhamdulillah laku hati lah maknanya untuk lepas mati lah maknanya. Walaupun dia mengajar Quran tak tahu gapo sekali makna, tapi berkat Quran yang diajarnya ikhlas lillahi taala tu menyebabkan orang seperti kampung hormat pada dia, dan dia pun duk jaga sangat, duk jaga maruah, duk jaga air muka, duk jaga gapo supaya orang panggil duduk keadaan beradak sok dengan Tuhan, cermat sok dengan agama. Tu dia duduk. Jadi kalau boleh cari anak-anak cucu orang ni. Anak cucu apa dia? Anak cucu tu ayah tu lah tu guru Quran kita kampung gitu duduk. Wassalah, dan orang yang soleh, anak buah orang soleh, anak buah orang baik. Kita kata anak buah tu lebar, anak buah tu guru. Carilah orang ni untuk dijadikan kawinnya kita anak dia. Kenapa kata dia? Fa innaha saturabbi banatiha wa baniha. Kerana perempuan yang jadi anak bagi tu ayah tu lebar tu guru kapur ni, dialah akan terbiah anak-anak dia esok, baik anak lelaki baik pun anak puan. Kalau kita berkahwin dengan isteri Tuhan boleh rezeki anak lelaki ke anak puan, maka dia sendiri dah jadi tok guru dalam rumah. Tak payah besar budak ni diatak tok guru tu, diatak tok guru, tak payah dah. Bini kita sendiri, perempuan kita sendiri itulah menjadi ustaz dia, menjadi ustazah dia, menjadi muallimah dia, menjadi cikgu dia. Dia kecil lagi, artinya rumah kita ni ada cikgu dah. Tak payah atas tadika, tak payah atas sekolah mana dah, kerana isteri kita dah jadi ustazah, isteri kita dah jadi cikgu, isteri kita dah jadi pembantu rumah apa semua sekali untuk mendidik anak kita, posisinya dia ni, supaya dia pula anak dia pula menurung mak dia, menurung ayah dia pula. Rancangan agama tu begitu sekali, lama dari kecil. Kalau Islam mari-mari ini dia buat rancangan dah ketah kerja lah orang ini. Ni ketah kerja Islam kemuka pada dunia, bagaimana caranya supaya manusia di dunia ni jadi hamba soleh ke? Manusia yang soleh belah mana cara? Ialah bila kahwin, hari tu lagi mula tak kerja tu, bila kahwin cari orang yang beragama selalu. Kerana bila boleh anak ni akan dididik oleh perempuan mulia, bakal dia bakal beragama, maka perangai beragama tu akan menurun pada anak ni pula, baik anak lelaki baik anak perempuan. Fa idza lam takun mu'addabatan lam tuhsini at-ta'diba wa at-tarbiyata. Kerana kata dia, sekiranya perempuan hak jadi isteri kita ni tidak bahasa mu'addab, tidak bahasa perempuan yang ada pelajarannya. Kalau perempuan kita ni bahasa jenis tak ada adab, bahasa jenis tak ada akhlak, bahasa jenis tak erti berapa sekarang orang ni, maka dengan isteri kalau dia boleh hanut, dia tak pandai mengajar adab, dia tak pandai tarbiyah. Masalah mengajar 2 kali 2 4, orang Cina pun tahu, orang Melayu pun tahu, orang Arab pun tahu, orang Komunis pun tahu. 2 kali 2 4, 2 campur 2 4, 2 tolak 2 habis ni tidak mesti orang Islam. Yang jadi beza di antara Islam yang tidak Islam ialah masalah adab dan akhlak. Adab dan akhlak, siapa kau ikat budak ni jadi hamba Allah yang soleh, tak ada siapa dia tahu daripada kita orang Islam. Tahu boleh yang demikian, bila kita sebagai orang Islam nak berkahwin, kena cari perempuan yang kalau kita boleh hanuk, maka anak kita tidak orang Melayu jadi, bukan jadi orang Islam. Nah, itu duduk. Wa fil khabar takhayyaru li nutfikum fa innal irqa nazza. Wa fil khabar, sebut dalam hadis Nabi kata takhayyaru li nutfikum. Nabi kata mu pandai-pandai sikit pilih untuk benih kamu. Nutfah mana air mani, benih, orang Melayu panggil benih. Benih hak yang Tuhan letak dalam kita orang lelaki ni, tentulah kita nak tabung. Sebagaimana benih padi,
Bila kita buat padi, kita buat benih, kita nak tabur. Tak jadi kan? Sebagaimana belum daripada kita nak nabur benih padi ke benih berapa tu, kita cari tanah molek, yang licin, bergalak, cukup dengan bajan dengan berapa. Begitu juga lah benih orang. Benih orang nak jadi orang. Orang kita panggil air mani, dia Tuhan bubuh dalam kita ni. Bila kita bersapanya, setelah kita nak tabur benih kita. Nabi kata, mungkin kena pilih molek sikit, tanah buat tempat mu nak tabur benih tu. Tanah ni barat perempuan lah. Perempuan tu ni barat ladang. Ia tempat orang lelaki tabur benih dia. Sebelum daripada mu tabur benih mu, belum daripada kamu melakukan persetubuhan lelaki isteri, mu cari dulu perempuan ya baik untuk mu tabur benih. Kenapa? Fa innal irqa nazza'un. Kerana orang sayak ni nazza'un ni bahasa jenis buaya kat orang. Nazza' ni bahasa jenis seduk perangai muka bubuh dalam anak anak ni contoh. Nabi kata dan kalau dari segi kajian sains lah ni memang begitu sungguh. Sains lah ni dia kata manusia ni menurun. Nazza'un ni bahasa menurun lah kali. Orang sarak ni bahasa jenis menurun. Maknanya orang dan sarak yang ada dalam tubuh badan kita ni boleh bawa perangai kita, dia perangai orang tino kita, perangai cik kita, perangai mok kita, perangai tuk jatah kita, perangai tuk tino kita, dia boleh bawa habis kalau perangai mok pok saklami, perangai tuk nenek saklami, perangai moyang saklami, dia boleh bawa bubuh dalam cucu cicit dia sekali. Mana tidaklah bila kita beranak tak maka anak kita tu menurut kita je. Tak menurut dah sifat. Mula mok kita, mula cik kita, mula tok nyek kita. Dah. Dia putih bawa habis kalau perangai tok nyek kita. Dengan molek rupa, dengan wuduh rupa, dengan perangai wuduh, dengan PA wuduh, dengan perangai molek, dengan PA molek. Cukup habis. Dia boleh bawa habis pakai anak kita. Awal dan demikian kalau mu tak malu, Nabi kata, mu cari molek, hak retina tepat mu nak tabur benih. Bimbang takut mu cari ya retina wak bini hak pasal PA wuduh. Maka menurun PA wuduh mak dia pun menurun kanak, PA wuduh pak dia pun menurun kanak, PA wuduh tok dia menurun cucu, PA wuduh cium-cium balik dunia mu, kau menurun habis pakai itu. Malu tak ada pasal. Atas dunia mu malu, di akhirat kalau pun malu di depan aku. Ni para hadis semua satu benda keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa anak-anak kita ni menurun kita, dia menurun untuk nenek. Dan lo ni Ambo ni waktu di Azhar belajar bahagian takhasus qada' syar'i. Takhasus qada' syar'i ni bahagian apa panggil takhasus lah, apa panggil takhasus mana apa panggil lo ni panggil takhasus juga. Ekspert dalam bahagian kehakiman syariat. Bila kita nak jadi tu hakim bahagian syariat ni, sikit banyak kita kena tahu masalah laki isteri, masalah apa, maka dia ajarlah pada kita cara-cara persetubuhan, cara-cara gapo panggil al-wiladah, an-naz'ah, semua sekali kita ajar habis. Memang hamba masih ingat lagi lah ni dalam buku sukatan pengajian dia kata mengikut kajian ilmu sains doktoral lah ni, dia anak kita ni dia boleh menurun tok dia sampai ke tok yang ke-6 yang ke-7 dia boleh menurun lagi. Tok yang ke-6 yang ke-7 perangai yang ada pada tok kita yang ke-6 yang ke-7 ni dia boleh menurun lagi sampai ke cucu, cicit. Jadi boleh kan demikian. Hak Nabi kata tengah 2000 tahun hari itu jelas diakui sendiri oleh kajian-kajian yang ada dalam Allah. Dan sebab itulah Nabi kata beliau pada mu kahwin, janganlah tengok retina suami kat pakai nak kahwin lalu tak kira bakar belah mana belah bakar. Tak tanya. Jadi tengok dia bakar. Ya, bakar yang paling baik sekali ialah bakar as-salah wa taqwa. Orang yang salah dan orang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita ni tidak salah dengan takwa agak, kita ikhtiarlah. Start daripada kita ni dia jadi salah dengan takwa, mudah-mudahan salah takwa hak kita duk usaha bubuh kita ni menurunkan anak kita, menurun cucu kita, cicit kita, siap berapa tujuh lapan tapi ni menurun bilah. As-saminatu alla takuna min al-qarabati al-qaribah. Habislah. Nah, itu je. Ia kelapannya hak lusuk sekali. Tak usah kahwin dengan keluarga hak dekat. Kalau nak kahwin, tak usah cari sepupu. Tak usah cari anak sepupu. Dah lepas pada sepupu ke apa dia? Anak sepupu ke? Tak lepas pada sepupu.
dua pupu atau secari dah sepupu, dua pupu atau secari dah dia. Kerana waris hak dekat ni fa inna dzalika yuqallilu syahwata. Kerana waris hak dekat ni menyebabkan syahwah kita kurang. Keinginan lelaki pada isteri, keinginan isteri pada lelaki ni bila orang panggil kahwin waris orang panggil, kahwin sepupu gawa ni orang panggil kurang keinginan. Ini benda ni dari segi penyiasatan agaknya. Boleh jadi kita sini orang Melayu belah mana, kahwin sepupu ni kahwin orang hok jauh, hok tak bau cukup ringan ni, ada beza ke tidak? Kata dia kalau kita kahwin waris ni jadi malu-malu. Dia ingat kemuk dia. Gemuk dia tu mak saudara kita je. Jadi dia ni. Jadi tengok ke bini kita ingat ke mak saudara. Tak mak saudara ni walau belah mana pun mak kita. Jadi tak ada syahwah. Jadi dia ni. Dia takut melekat siapa ke bini kita, sepupu kita tu pun takut kurang juga syahwah. Jadi bila kurang syahwah, kalau boleh anak tidak galuh. Tidak galuh anak, tidak cergah anak, tidak orang panggil cekap apa tak ada. Itu pandangan apa ni zaman ni. Dari segi kajian sebenar Allah, kajian kita orang Melayu lagu tu juga kau sebagaimana Allah alam. Tapi dalam kitab-kitab memang tulis begitulah. Bila kita nak kahwin kita carilah waris dekat kerana apa orang panggil tidak galuh. Fahadhi al-qisal al-muraghabatu fi nisa. Tu yang kita ni kata ni dah 8 perkara sifat-sifat yang perlu yang sangat-sangat dikandaki dalam perempuan. Bila kita nak kahwin, 8 perkara ni perlu kita ingat. Mudah-mudahan kahwin kita ni berkat panggil rumah tangga kita bahagia dunia akhirat. Habis sekat 8 perkara. Ingat tak? Kalau kita ada. Wa yajibu 'ala al-wali aidan an yura'iya khisal az-zawji wal yanzur li kalimatihi fala yuzawwijuha mimman sa'a khuluquhu aw khalquhu aw da'afa dinuhu aw qassara 'anil qiyam bihaqqiha. Wajib atas wali, atas pok, atas anak, atas adik-beradik apa semua sekali yang jadi bertanggungjawab untuk nak kahwinnya anak perempuan ni, wajib atas dia apa dia pula? Ayyura'iya khisal az-zawji, bahawa dia jaga molek perangai hak datang pula. Tadi dia royak perangai hak puan. Sekarang masuk pula kata dia perangai hak balik datang pun kena perhati juga. Dan wajib atas tok wali, atas wali nikah ni kena ambil tahu perangai balik hak datang. Wal yanzur li karimatihi, dan dia kena perhati molek untuk cari menatu, cari laki bagi anak puan dia. Karimah maknanya anak perempuan. Karimah asalnya perempuan yang mulia. Tapi walau bagaimanapun digunung untuk anak perempuan. Kata dia bila anak perempuan kita nak cari untuk lelaki ataupun kita nak cari menatu, jangan ambil sebagai orang jatah asal betah orang jatah pakai jodoh boleh menatu lalu. Jangan. Wajib kita kena perhati, wajib kena tengok keadaan budak jatah ni. Apa arti? Fala yuzawwijha mimman sa'a khuluquh. Maka jangan sekali-kali balik pok, balik wali ni kahwin anak perempuan dia dengan orang budak jatah yang keuduh. Au khalquh, keuduh, apa ni pun bentuk tubuh puduh. Tapi jangan kata dia, ini menyusahkan. Au da'afa dinu, au khuluq, apa ni, au da'afa dinu, ataupun dari segi ugamanya lemah. Dari segi keugamaannya lemah, pengajian ugamanya tak ada, didikan ugamanya tak ada. Pergi ke balesah pudak, pergi surah pudak, gapo pudak, kata dia budak jatuh lagu ni ingat jangan buat menatu. Au qassara 'anil qiyam bihaqqiha, ataupun budak yang tak pandai lagi nak jaga bini. Budak bahasa jenis budak tak pandai jaga bini. Mana kalau bini, kalau kita kahwin, kalau ambil jawab menatu pun kita yakin budak tak pandai jaga bini. Budak lagu tu jangan ambil jawab menatu tu. Kerana bila kita kahwin, walau belah mana baik kita dengan menatu kita, tapi menatu kita ni tanggungjawab jaga anak kita dari bini dia tu. Kalau tok tua dia baik setara mana sekalipun, tapi tak sudah juga dengan menatu tu. Esok kalau boleh anak, maknanya tanggungjawab jaga anak naik tadi dia nak cari kita tu. Jadi boleh yang demikian, kalau cari budak jantan yang bahasa tak uti jaga bini, maka boleh jadi hidup dia pun tak selesa. Dan kalau boleh anak pun orang panggil anak yang orang panggil tak pelulu. Kenapa? Pok tidak tanggungjawab. Jadi boleh yang demikian, awal-awal lagi kita sebagai seorang wali, penjaga anak perempuan, jangan sekali-kali kita pelaga anak kita perempuan ni dengan budak jantan yang orang panggil agamanya lemah, apa tanggungjawab dia dengan orang puan, dengan bini dia pun tak pandai lagi. Jangan.
Au kana lam yukafiha fi nasabiha, ataupun dengan budak jantan yang tidak sekupu. Kupu-kupu ni maknanya setara. Kita ni tak berapa cara dah setara. Dan boleh jadi tempat kita ni tak berapa bersungguh sangat masalah kupu-kupu. Kupu ni orang panggil setara. Jamai-jamai amok kecil-kecil hari tu orang cara benar pun. Cara lagu mana? Kalau bakal raja kena kahwin sama raja. Kalau salah pok raja kahwin dengan tidak raja kat ni panggil dia kahwin orang keluarga. Keluarga enggak. Jadi cenik semua hidung dia tak puas hati malu mak pok. Jamai itu. Sebenarnya dari segi Islam dia tidak bawa pun. Dari segi pengajian Islamnya dia tidak ajar kita ni kahwin sama-sama kabilah, sama-sama kampung, dia tidak ajar begitu. Dia ajarnya dia lebih inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling dia sekali ialah orang yang bertakwa pada Allah. Tak kira kampung mana, tak kira bako mana, tak kira bako Melayu, kau bako Arab, kau bako Cina, kau bako gapo, sifat dia takwa pada Allah, itulah orang yang mustahak dijadikan kawan rapat ni kita, termasuklah dijadikan nabi kita semua sekali. Jadi itu yang kita sebut ni berdasar pada orang panggil adat resan pasal tempat. Dan memanglah bila kita kahwin dengan kupu ni, hazardnya adat resan yang orang suka bahasa jenis ni, kalau kahwin sama kupu juga bahagialah rumah tangga. Tapi kalau kahwin tak kupu juga tak bahagia. Supaya cerita masyhur kena pada Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pergi seorang budak nama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ini budak yang apa panggil budak kehamilan. Tapi Nabi kita pergi dia jadi anak akak Nabi. Bila besar panjang, Nabi kita kahwin dengan sepupu dia sendiri, Zainab bintu Jahsy. Zainab bintu Jahsy ni sepupu Nabi. Kalau kira dia bakal kat bakal Tok Said dia apa panggil? Bakal Tok Said betul dia ni pula comel, putihnya cukup lekat lah. Dari segi comel cukup. Zaid bin Thabit ni orang luar, tidak Tok Said, tidak berapa mokpok pun tak ada sini. Nabi dia nak pecah rekod apa ni, nak pecah tradisi Tok Said kahwin sama Tok Said, orang keluarga kahwin sama keluarga. Islamnya tak silap lagu ni, Nabi kita nak pecah adat ni, nak buat adat ni, maka Nabi kita kahwin ke Zaid bin Thabit ni dengan sepupu dia sendiri. Mula-mula tu Zainab bintu Jahsy sepupu Nabi ni tak silap. Kalau dia ni baru sajalah dekat keperangan Tok Said, tak silap, tapi dia dah bunyi khabar kata Nabi sendiri jadi jukira lah, maka bang tak bang terima jugalah. Kahwin dia dua ni. Hak soalnya putih melepuh, hak soal pengitian lega, hak soalnya bakal Tok Said, hak soalnya orang keluarga. Tapi dia mata rapat jugalah moga Nabi sendiri jukira. Tapi hak buah dalam tu juga ada jugalah. Buah dalam juga ada. Akhir sekalinya Allah panggil tidak bahagia rumah dia ni. Zaid bin Thabit ni anak akak Nabi selalu hidup raya. Ya Rasulullah, budak nak jana juga Allah lidah juga. Lazat maknanya pedas. Kata bahasa ini orang Cina hok dia tak belagang ni ada pun nuat macam-macam pesen dia lah. Jadi Nabi hidup salah, awaklah sabarlah. Tapi sabar pun ada hak juga. Akhir sekali cerahlah ini. Jadi kenapa? Apa ni tidak ada kufu. Walaupun apa semua sekali tidak ada kufu, dan masyarakat pun baru-baru terima Islam, maka tak ada lagi orang Cina nak turut perkembangan tarbiyah Islam ya, tak ada nak turut. Dan akhir sekalinya sudah cerah tu Nabi pula buat isteri pada dia pula. Cerita ni panjang ni. Falamma qadha Zaidun minha wa taran zawwajnakaha likay la yakuna 'ala an-nasi harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tarat wa kana amrullahi maf'ula. Ini cerita ni panjang dalam Quran. ومهما زوج ابنته ظالما أو فاسقا أو مبتدعا أو شارب خمر فقد جنى على دينه وتعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحيم وسوء الاختيار. Kata dia, bila si wali ni kahwin dengan anak perempuan dia, pok ni bila kahwin dengan anak perempuan dia dengan zalim, dengan satu orang zalim, orang ni betul-benar bahasa orang zalim buat menantu juga, au fasiqan, ataupun orang ni betul-benar bahasa jenis fasik tapi buat menantu juga, au mubtadi'an, ataupun orang ni betul-benar bahasa buat bid'ah buat menantu juga, au syariba khamrin, ataupun orang bahasa kaki arak, tahu dah dia ni bahasa kaki arak buat menantu juga, faqad jana ala dinihi, maka orang ni dia sudah buat jinayah
terhadap agama dia sendiri, wa ta'arrada li suqtillah, dan dia mendedahkan diri dia untuk kemurkaan Allah Taala. Jadi kalau kita cari menantu tak kira lah asal tak kira budak ni kan, ada jawatan cikgu kau, ustazah kau, ustaz kau, gapo semua sekali, gapo tu gawo kau, gapo tak kira ini zalim kau, pasti semaya dan lagu mana rumah tangga dia, maksud dia rumah tangga Islam kau lagu mana asalkan dia ada pipis je kita buat menantu. Ni tu yang kita kata faqad jana ala dini, orang ni telah buat jinayah terhadap agama dia sendiri. Bila kita lepas anak kita jadi bini bayi kahwin tu, kalau dia fasik tak semaya, so anak kita pun tak semaya datuk. Moga anak tina setara mana sangat. Bala-bala yang tok laki dah. Kalau tok laki dia sikit tak sih kalau tina ni. Dia mari buah takut, dia mari buah taat kalau tok laki pas semua sekali. Akhir sekalinya anak tina kita hok kita duk didik semaya semua pun jadi tak semaya. Anak tina kita hok didik pakai telekung, pakai berapa pun boleh tak basuh kaki tak telekung bedah. Masa tak lewat apa dah kita moga dia jadi bini orang dah. Bila dia jadi bini orang lepas dah. Tanggungjawab kita nak pasal-pasal tak boleh moga dia duduk lelaki dah. Ni tempat berat dah. Ini kata dia faqad jana ala dinihi, ketika tu dia sudah jinayah pada agama dia. Jadi kalau jumpa lah kalau temuan budak ni lepas pada kita toksik mari ni nak kahwin juga. Tapi kau tu satu ikhtiar ialah kita tahu budak nak jadi menantu kita ni, kalau dulu yang menantu kita ni bahasa jenis orang pasik, kita wayak tu lah. Awal kalau jadi menantu ayah lah mana tak semaya dan ni. Wayak tu bila anu ayah dengan awal tak berapa gaji lah balas jumuk kalau mana tak ayah gak dah kahwin dengan menantu gak nak jadi buat anak. Jadi bila ni tergayalah bila mana cara ikhtiar supaya budak hok nak jadi menantu kita hok tak rajin semaya ni jadi reti semaya. Diko lambat lagi 4-5 bulan lagi kau berikhtiarlah belah mana supaya budak ni boleh kita tahu dia jadi dia ni tidak zalim, tidak fasik, tidak mubtadi'. Zalim bahasa orang panggil buat kena kau orang. Zalim orang Melayu panggil buat kena kau orang, berapa kau orang. Fasik ni bahasa jenis orang panggil buat dosa-dosa besar. Bahasa minta semaya, tak puasa, kaki dadah apa semua sekali ni. Mubtadi' ni bahasa orang suka buat bid'ah. Bid'ah ni barang reka-reka dak agama. Bendanya benda tidak agama tapi kita buat benda tu dasar pada anggap atas dasar barang ni barang agama. Au syaribah khamrin atau kaki arok, kaki judi. Ikutlah sini kita sininya. Arok ni itulah. Arok tak berapa jadi dadah. Dadah ni yang minta barang jadi benar benda ni. Ganjo, napi, berapa semua ni. Benda-benda ni kalau kita dengar khabar kata budak ni bahasa kaki nisak ada ni lepas ni, tak sorak mengaku lah. Lebih-lebih lagi bahasa isak dadah ni dia bertagih. Dia bertagih hafiz sekali, pitih dia pun habis, lepas tu dia kacik pitih bini, lepas tu dia kacik hari tak tua macam-macam pasal. Sepak buat ni, curi, bila merokok jamu. Kerana muka ni barang bertagih. Kata dia kalau terberak melatu juga, maka arti dia buat khianat ke agama, buat jenayah, buat khianat ke agama. Kalau buat khianat ke diri ke sendiri itu pun dosa besar dah. Apa kata buat khianat pada agama? Pada agama ni direct barang yang bagi Tuhan tu, maka lebih cukup lagi. Dari tersudut beliau lah pada harta dia, pada jawatan dia, pada gaji dia jangan. Kerana gaji jawatan berapa ni barang zinatul hayati dunia ni barang perhiasan hidup. Inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan jurza. Segala harta benda berapa semua sekali saya wayak barang ni barang perhiasan dunia. Ibarat bunga dunia. Dia bunga ni dia tidak kembang sokmu, dia tidak berkelompok sokmu, dia tidak bang sokmu. Sampai masa dia luyu akhir sekali jadi abu angin di tanah habis. Jadi bayar lagu ni mutlak seliu. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Barang yang baqi yang salih lebih baik. Jadi saya menanti satu gaduh dengan masalah jawatan, gaduh dengan perangai dia, agama dia apa semua sekali kerana barang ni lah barang dalam. Itu keedahnya. Faham orang panggil nak jadi temuan juga. Itu nak buat banyak. Jadi dia ni kadang-kadang kita ikhtiar bila tak sini tapi mungkin mereka golok buat mana dia. Balik-balik dah sudah. Baik apa kahwin apa dia.
menyebabkan bini kau mati air mata. Dia takut. Kenapa aku dia orang jatuh? Untuk aku untuk lelaki. Enggak, aku orang jatuh. Aku ada fitnah. Adakah? Enggak punya. Jadi ketika tu boleh jadi kita nak sangat pada harta ni. Harta pun tak dapat. Kasih sayang pun tak boleh. Habislah sekat tu. Adabul mu'asyarati ba'dal aqdi ilal firaqi. Baiklah. Sekarang bila dia teroyaklah pada kita sifat-sifat orang Cina belah ni. Sifat-sifat orang jatuhnya belah ni. Katakanlah kahwin ni pun jadilah kahwin. Belah mana pun duk. Bila jadi kahwin, duk mu'asyarah. Duduk campur gaul di antara laki isteri ni belah mana dari segi agama ni. Ba'dal aqdi ilal firaqi. Start daripada akad nikah, berti-berti bercerah gelar apa, tengah-tengah tu belah mana? Nak duduk belah mana? Ini dia royak. Mula-mula start dia royak, dia royak tadi. Amma zawju. Ada pun balik orang datang, balik tu lelaki. Bila orang datang ni jadi ketuk lelaki orang, dia buat lagu mana? Fa'alaihi mura'atul i'tibali wal adabi fi 12 amran. Wajib atas tuk lelaki jaga sedayana dan jaga adab dalam 12 kali. Hak mana bini dah tahu ke benda ni? Hak bini dah. Hak tak bini lagi tu alhamdulillah lah dia boleh dengar dalam benda. Kita ada bini dah ni, ada ke tidak 12 kali ni kita jaga. Jaga sedayana. Sedayana dan penuh beradab dalam 12 kali. Apa dia? Mula-mula start lagi fil walimati. Sedayana dalam masalah walimah. Walimah ni hak kita panggil keduri kahwin. Keduri kahwin, bila kita kahwin kita disunat buat keduri. Tapi kena jaga 2 perkara. I'tidal dan adab. I'tidal makna sederhana. Adab tu adab lah. Orang Melayu panggil adab juga. Sikit lagi dia royak belah mana caranya. Dari segi keduri kahwin kena ada sederhana. Wal mu'asyarati dan bercampur gaul. Dalam masa kita bercampur gaul laki bini kena ada sederhana. Jangan sayang doa hingga siapa tak berhabisan balik ke nak tunjuk sayang doa bini melebihi hak dan wadda'abati dan gurau. Tak saya nak konyuk jogok. Itu dia. Kalau dia tahu tak gitu kan. Jangan kena ada sederhana. Wasiasati dan siasat. Politik kita apa panggil hidup kita di mana ada siasat ni ambil hati lah maksudnya. Dia ada buah bahasa gini ambil hati. Tok lelaki kena pandai ambil hati orang Cina kena pandai ambil hati tok lelaki. Buah ambil hati tu ada. Ambil hati ni start juga orang Melayu kecil ambil hati. Hati ni bagai data ni boleh ambil lah ni. Kita boleh kontrol hati dia ke mana ambil hati. Bahasa Melayu yang baik. Wal ghirati dan ghirah. Ghirah ni kita Melayu panggil cemburu. Cemburu ni kena ada. Tapi jangan orang panggil cemburu buta. Cemburu buta tak boleh buka pintu nak kotak kata bini. Jangan. Ataupun bini yang mana pelak lagi. Balik-balik bini tak ada pun tak apa. Mana kedar, mana pergi masyarakat. Gapa nak tahu gapa. Ada kursus lah. Ada pandai lah buat. Rakyat dari dia ni. Itu kena gapa. Kena iktidal. Kena sederhana belaka-belaka. Gairah doa lalu pun punah juga. Rumah tangga. Tak gairah doa lalu pun tak jadi juga. Jadi orang panggil dayus. Wan nafaqati dan masalah nafkah. Nafkah kena iktidal, jangan kedeku sangat, jangan bawah sangat. Wat ta'limi dan masalah mengajar. Mengajar dan ngajak pagi-pagi gelap perek bobe tak mesti tak panggil mengajar, orang panggil bengek. Orang panggil ngepek. Dah jadi kau ngepek, tak ada apa dia nak dengar. Itu sederhana. Tak ajar lalu pun pakai lok dia. Dan juga ajar banyak benda sama peni-peni kawan ni pun tak jadi juga. Wal qasmi dan giliran. Lalu tok lelaki ni bini 2, bini 3, nak kena sederhana masalah giliran. Jangan berjadi masa ni baru siapa. Dia baru ni baru siapa. Dia apa ni pula Allah. Masa ni apa ni? Tak ada garis tu gidah. Jadi kenapa dia tak ada garis gidah? Dia siapa pun masa ni baru siapa. Jadi kawan jadi bola lah. Jauh hamba. Siapa dekat sepak. Baru kena. Jodoh. Kata kawan ni jodoh. Wat ta'dibi fin nusyur. Ambo ni wayak boleh. Tapi ambo sendiri tak reti. Giliran-giliran ni. Kita dosa. Tak tahu giliran apa. Jadi demo.
Hok ada nasib. Nasib baik ke nasib tak baik ke bini 2, bini 3 ni. Itu masalah giliran ni masuk dalam senarai wajib dijaga. Wat ta'dibi fin nusyuz, dan bila timbul masalah nusyuz kena ta'dib. Nusyuz kita panggil diraka. Kalau perempuan kita ni bahasa jenis tak dengar kata sikit ke, ketika tu orang panggil nusyuz. Ketika tu wajib atas tok lelaki ni takdib. Takdib maknanya ajar. Apa orang panggil? Ajar sikit. Ajar. Bukan ajar dengan mulut, dia ajar lah. Liko polah, liko berapa pun orang panggil ajar lah tu. Aku nak ajar sikit. Jadi nak ajar. Jadi ajar pun jangan ajar berat doa. Jadi kena sedaran sikit lagi dia ayat ni tu. Lah mana cara ajar perempuan yang tak dengar kata tok lelaki. Wal wiqa maknanya persetubuhan lah. Persetubuhan tidur sekali laki isteri belah mana. Jangan siapa kau petak letih diri orang puan tak ingat berapa. Tubuh kamu. Orang panggil nafkah dan nafkah batin wajib tak gitu kan. Jangan. Benar sedaran. Jadi wayak habis dia nyambung pun kena wayak juga. Wal wiladati, dan masalah beranak. Kalau nampak perempuan kita ni orang panggil letih sangat. Orang panggil tak cukup darah, tak cukup tubuh berapa. Ketika tu adalah orang panggil rubat jariah beranak juga. Jangan kek-kek sangat siang juga dia. Mereka kena anak ramai lah. Wal mufaraqati, dan bila timbul masalah mufaraqah, bila timbul masalah bittalaqnya cerai. Bila siapa kau fikir nak cerai, belum pada cerai tu kena perhati dulu padan dekat setahun ini untuk cerai. Kalau cerai pula cerai 3 toko aku ceramu 3 talak sebanyak bintang langit, kayu darat, pasir laut, ke belah mana ke. Ini semua ni ada peraturan berlaku dan tidak dibiar pada kita orang panggil lepas laku dengan tidak ada peraturan. Inilah 12 perkara. 12 perkara yang perlu dijaga oleh tok lelaki terhadap isteri dia. Al-awwalu al-walimatu. Balik tadi. Kau yang pertama ialah perkara yang disebut tadi walimah. Perkara duri kahwin. Wahya mustahabbatun. Dari segi agamanya keduri kahwin ni sunat. Bila kita kahwin kita disunat buat keduri. Qala Anas radhiyallahu anhu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abdurrahman bin Auf athara sufratin. Faqala ma hadha? Faqala tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab. Kata dia Anas, anak akak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, satu hari Nabi tengok sayang dia hok nama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf Nabi tengok ada kesan-kesan kuning-kuning tubuh. Kuning ni ada orang Arab bila kahwin dia janguk lah. Dia cara dia berjanguknya ada hok kuning-kuning, apa warna-warna kuning. Kita Melayu jamai-jamai hari tu kita berenang. Kalau kahwin berenang. Kalau reti nak berenang, orang jantan pun orang jamai hari tu dia berenang tapak kaki, berenang tangan apa semua sekali. Dan kalau berenang ni bagi orang Melayu jamai hari tu berkahwin. Tanda dia ni berkahwin. Bagi orang Arab kuning-kuning, warna-warna kuning dia suka. Jadi bila Nabi tengok kain dia nama Abdurrahman yang ada kuning-kuning tubuh, kain kuning-kuning, Nabi kata, "Maha apa ni?" Dia kata, "Apa benda ni?" Kata kawan tazawwajtu imra'atan, kata Abu bin Halal itu dia. Ala wazni nawatin min dhahab, mah kawinnya mah sama berat dengan butir tamar. Mah ia sebesar butir tamar. Apa dia seberat butir tamar. Butir tamar ni kalau timbang dia, kalau kira kendiri berapa kendiri? Berapa ria berat? Kita sini. Berapa ria berat? Yalah. Kalau bagaimanapun kawan ni wagi mah kawinnya bagi mah toko sama berat dengan butir tamar. Kalau jamnya itu piti-piti ni tak ada. Yang dengan mah. Sepuluh panggil masa kerajaan Kelantan di bawah Siti Kembang berapa? Siti Kembang berapa? Mungkin kau tu mah butir teruk. Apa ni dah? Mah butir teruk. Faqala barakallahu lak. Nabi kata barakallahu lak Tuhan, aku doalah minta Allah Taala beri berkat rumah tanggamu. Kemudian Nabi sebut aulin walau bisyatin. Nabi kata buatlah walimah walaupun seekor kambing. Bening tak boleh berita kok orang tak ada berjam-jam tak benar. Nabi kata bila kita kahwin hari kita dapat nikmat. Mujurnya kita ni hidup sampai waktu nunuk kita.
Apa kata kalau kata nak tahu nak bini aku, nak belaki aku. Dia tak jadi kan akhir sekali bila ada kata nak sanggup ambil kita waktu belaki dia, ini merupakan nikmat daripada Allah Taala. Begitu juga balik kata bila ada orang datang sanggup buat bini ke dia, maka ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu Taala. Oleh kerana jika bila kita dapat nikmat, janganlah nikmat tu kita sorang. Bila Tuhan beri nikmat kita, kena bagi-bagi nikmat Tuhan beri itu kepada orang lain sama supaya orang lain boleh rasa sama. Jadi kita boleh nikmat isteri, orang lain boleh nikmat makan. Nah, audin walau bisyatin. Buatlah jamuan walaupun seekor kambing. Bagi orang Arab seekor kambing, 9 seekor kambing tak ada belah mana. Kau kata lagi kedagak belikan semua seekor. Nyahu gapo belikan semua seekor. Jadi tak apa yang dia kata walaupun jamu ada ikan semua seekor pun tak apalah. Jamu orang. Kenapa? Dasar padamu dapat nikmat isteri. Sebab kita kalau dapat dapat isteri, kita kahwin, kita panggil walimah. Kita dapat anak seorang, tak apa kita jamu juga. Buat akikah kita panggil tak dia ni. Jadi anak ni merupakan nikmat Allah Taala untuk memanjang-manjangkan kehidupan kita. Jok dunia pakai kubur pakai akhirat. Dia berdoa untuk kita, dia bergapo untuk kita, buat sedekah jariah untuk kita. Itu alhamdulillah nikmat. Kita melah kambing, seekor, 2 ekor anak lelaki, anak perempuan, seekor, 2 ekor tak dia. Kita naik rumah baru, betul tua kita itu jamu, tak ada apa naik rumah baru. Ni semua ni naik rumah baru ni tak ada apa dah agamanya, tapi dengan sebab rumah baru ni boleh sebutin nikmat yang besar. Nak dunia lah ni kalau boleh rumah sebutin ni bukan kecil hendaknya berpuluh-puluh ribu harganya. Jadi kalau kita panggil kawan kita buat jamu yang berapa, kau buat nasi, kau buat kuih-kuih, kau berapa, itu bagus. Bagi-bagi rasa senang dapat nikmat. Wa ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Safiyyah bi tamrin wa sawid. Nabi sendirinya waktu Nabi berkahwin dengan perempuan dia hak nama Safiyyah, Nabi buat apa dia? Nabi jamu orang. Jamu apa? Jamu buah sama dengan sagong. Tapi timah tak ada. Nabi mari titi cakap bagi orang. Jadi akhir sekali bila bin tak ada benda. Pada apa jamu buah sama. Jamu buah sama dan sawid. Sawid ni amba bermakna sagong. Amba sendiri pun tak kenal sagong ni apa. Tapi kita terjemah sawit ni sagong. Sagong ni sawit ni dibuat daripada butir gandum. Butir gandum butir tu dia tumbuk, lepas tu dicampur dengan susu, dia goreng lebih kurang. Itu makanan dia. Kalau kita sini enggak ping namanya. Tadi kau perlu orang jual ping belakang tu, ping itulah campur dengan susu dengan apa semua. Di India sampai sekarang pun adat ni berlaku. Bila berkahwin, bila kita pergi majlis kahwin, dia beli watama kerah. Watama kerah. Kita sini tak ada watama kerah. Kalau pergi ke Mekah gap-gap watama dia buat guan kerah kejung buat batu. Dia beli wakati gak orang berdengu seperti ni kaman abu. Tabu kena atas muka lah. Tapi suka kena atas muka. Kena atas mata gap jadi suka orang malam tu. Dia tabung sama berebut. Bopak mungkin sama kerah enggak tu. Pertama hok masuk gap ni 5 bulan maka kerah kejung. Ni pakai juga nak mengambil kos butir juga lama sebab kok butir pinang. Kok. Tapi suka kita. Dia pertamanya suka boleh bayar hak bahasa bagi kahwin gitu. Orang pandai boleh pergi rumah kahwin balik telur sebetul banyak pun suka kita. Pada telur rumah kita berana tapi telur majlis kahwin ni mana suka kita. Pertamanya kita boleh bayar kahwin suka. Yang keduanya memanjang-manjangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila kahwin dia jamu orang utama, kita ni pun kalau kahwin jamu utama dah panjang-panjangkan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya jamu hari itu bila kita masuk jawi anak kita jam. Tak gitu kan? Jamu lo ni tak ada. Lo ni pun nak bahasa style masuk jawi ramai-ramai di hospital. Jadi kau lagi tak ada apa mari jamu ni tak ada. Benda-benda itu patut diadakan. Patut panjang-panjang maknanya bukan kata sunat lah tidak, tapi bila anak kita ni masuk jawi, hari ni anak kita ni siapa kau mana anak kita ni sudah ada tanda perbezaan di antara orang Islam dengan orang tidak Islam. Orang Islam kau apa ni sunat kata orang tidak Islam tak kata. Bila kita jawi tanda alhamdulillah sepenuh dah anak aku jadi seorang Islam dari segi zahirnya. Wa tustahabbu tahni'atuhu.
Dan disunat tahniah. Kalau ada perkahwinan, kita diminta buat jamuan dan disunat tahniah. Tahniah ni ucapan yang kita kata ke orang bila timbul masalah bahagia. Bila timbul perkara bahagia, perkara suka, kita diminta pergi jumpa dengan dia, kita ucap tahniah. Tahniah ni makna waktu dia perkataan yang menyenangkan hati dia. Kalau bahasa Arab tak, fayaqul barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Ini perkataan ni patut kita tanya-tanyakan. Barakallahu laka, saya berdoa pada Allah, minta Allah Ta'ala berkatmu. Wa baraka alayka, dan Tuhan berberkat atasmu. Barakalaka ni berkat hak molek. Baraka alayka ni berkat juga, tapi bila mari hak uduh. Maknanya gini, hidup kita manusia di muka dunia ni tak lagi dah. Mesti bertemu dengan hak molek dan hak uduh. Kita mesti bertemu dengan hak kena ngajak kita dan hak tak kena ngajak kita. Tak kira siapa lah. Orang alim, orang jahil, orang kaya, orang miskin, orang darat, orang bandar pun nak cari jok muda sampai ketua hidup dalam keadaan senang linear, semua tak ada keruh, tak ada kocok sikit abut, tak ada. Saya tidak buat. Mesti sekali-sekala bertemu dengan hak tak molek. Jadi masalah sekaliannya kita wayak ke dia, demo ni weh satlami bab nikah ni, sama ada rumah tangga demo ni senang molek pun kami minta berkat. Ataupun sekali-sekala kalau ada keruh kocok-kocok sikit pun tak apa, kami minta pada demo we berkat juga. Apa lagi berkat juga. Berkat lagu mana? Kalau hak molek Tuhan we molek, hak berkat tak apalah. Terus pada. Tapi kalau Tuhan bui sekali-sekala tak molek, ada teki hati laki bini gitu gini, diharapnya teki hati gapo ni tidak berpanjangnya. Tok laki pun beringat, mudah-mudahan tidak buat lolo dalam lagu tu kau betina dia. Dia betina dia pun beringat, mudah-mudahan tidak buat lolo dalam lagu tu pada tok laki dia. Kadang-kadang benda ni masa muka kan salah tok laki. Jadi dia ni. Dia kadang-kadang masa muka ki salah. Balik orang puan. Jadi kalau ada salah aku jirik gapo ketik gigi kau gapo ataupun perkataan kau tempat tidur tak teratur kau ataupun kau wui tak betul kau ataupun kecek kira tak molek tak dengar kau, benda-benda gini diharapnya Allah Ta'ala jadi ke pelajaran bagi demo saklami untuk masa-masa depan tidak buat lalu dalam lagu ni. Itu makna baraka alaika. Kalau baraka laka ni maknanya berkat untukmu, maknanya hak Tuhan dia beri harta, minta jadi harta berkat. Tuhan beri rumah sebuah, minta rumah tangga berkat. Tuhan beri anak, minta anak jadi anak soleh. Tuhan beri tok tua, biar tok tua jadi tok tua yang baik. Itu hak laka, hak dia boleh. Hak dia udus pasal ni lah. Hak dia udus kalau tok lelaki bahasa mulut beruka, orang Tino bahasa bahasa tok madu ko, tika bata ko tok madu ko tempat tidur ko. Ambil lagu ni kalau ada tegur-menegur, minta dijadikan pelajaran, minta dijadikan ingatan pada sebelum di mana barakah alaika. Jadi hak molek pun minta beri berkat, hak tak molek pun minta beri berkat. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Akhirnya kita kata itu saya berdoa untuk awak, minta Allah Ta'ala ipung dan musa kami dalam keadaan baik sama-sama. Dalam keadaan baik. Duduk dalam keadaan baik. Maksudnya baik ni walaupun rumah tak bersama mana, walaupun harta tak banyak mana, walaupun gapo orang panggil tak setara mana, tapi minta Allah Ta'ala tok dan muda kami dalam keadaan baik, jauh muda sampai tua, tidak ada balas cukup, tidak ada gapo. Ini doa yang patut kita kata bila kita bertanya dengan orang baru kahwin. Sama ada kita nak kata dia ataupun tok laki kata ke bini atau bini kata ke tok laki. Kita sini orang Melayunya, kita sini tidak banyak mulut. Masa jenis tidak banyak mulut. Kalau jumpa orang, jawab salam nak hehe. Lagi dia lah hehe, tak balik lah. Mu hehe, aku hehe balik. Tak ada buah bobe-bobe dah. Nak dengar bobe-bobe ni orang Arab, orang India. Orang Arab dia jumpa orang kakak masuk di kocok sana, pakai bobe di bawah. Ya, naharat abiyat, aulad, tapi entah macam-macam perkataan. Ya kita tak boleh nak jawab. Orang Melayu setengah dengar kalau orang Arab kecil dia. Dia bobe-bobe kita dia setengah nak jawab kata anda besar kita tidak banyak mulut. Tak boleh buat. Wa yustahabbu izharun nikah. Kata dia disunat tunjuk ke orang bahawa kita ni nikah. Bila kita berkahwin, jangan kahwin senyap-senyap. Bila kita berkahwin, ada perkahwinan di rumah kita, kena izhar, kena tunjuk ke orang.
Nak tunjuk kahwin, baru di rumah kita ni ada berlaku perkahwinan. Sama ada tunjuk tu kita nak panggil orang ke, sama ada tunjuk tu kita nak gapo panggil rumah kita tu ada perhiasan-perhiasan ke. Kau setengah-setengah kalau orang luar tak, kalau orang India lah. Orang India dia tanya perempuan, bukan tangga dia. Kalau kita lalu rumah satu orang ada perempuan, ada gapo cek tu, ada majlis perkahwinan. Kamu ada bila-bila. Maknanya kita boleh cek rumah ni ada perkahwinan. Nah, kita sini enggak bakal ada gapo, bunga ada bunga mangga, gapo semua sekali. Itu semua tu tanda-tanda ya boleh orang cek bahawa di rumah kita ni ada majlis perkahwinan. Dan benda ni sunat. Qala alaihi salatu wassalam, faslu ma bainal halal wal haram ad-duf was-sawt. Sempadan di antara hak halal dengan hak haram ialah duf. Duf ni gapo kita panggil ni? Bandar sebelah ni gapo? Kompeng. Nah, kompeng. Jam hari tu ada ke jam hari tu kalau berlarut bandar riba. Sallallahu jam hari tu nak sapat tangga tu nak sallallahu ala padung. Ani duf. Nah, duf ni Nabi kata beza di antara hak bahasa menikah halal dengan menikah haram ialah suara orang panggil selawat ke berapa apa ni dikir apa tu jami hari tu nak sapat tangga dah dikir tanggi juga apa jami hari tu ini bagian Nabi kata beza di antara hak menikah halal dan menikah haram. Hak menikah haram maksud zina lah. Bila orang zina dia tak ada lah dikir zina, dia tak ada apa juga siap-siap larut lagi dia ni. Tapi kalau hak pasal halal ni ada bandar riba, ada berapa ni lah ni beza hak halal dengan hak haram. Jadi hak halal ada bandar riba dan ada sorok, dia cap jam apa semua sekali. Hak haram ni sengat-sengat kalau rot mana apa semua. Ini beza. Jadi kira-kiranya bila ada perkahwinan dia sunat kita tunjuk pada orang. Supayanya gini. Bila tunjuk pada orang ni supayanya orang tidak jadi pelikkan. Budak mana nak naik tu atau rumah tu. Jadi bahasa menikah sengat-sengat kahwin tak tahu. Tengok-tengok ada orang lain masuk dalam dapur. Tahu yang menatu dia. Jadi kahwin tak tahu budak di menatu dia. Sebab itulah kahwin bahasa cemburu budak di bapak mari dua budak ni. Tapi kalau orang yang ramai-ramai tak, mari hok belah mana pun buat dia di menatu dia. Kan apa kemarin dia gegok bola berapa semua sekali. Jadi tak timbul orang panggil sengkau hudud dalam masyarakat sekampung. Ini benda sangat-sangat dihadapi. Kalau ada besar ni pasti kulit ma'ruf ya. Wahtina al-adhan min al-ghamma. Salah kita. Ni Allah. Dia tak tanya, dia tanya kita raya. Kalau tak tanya apa mau ayat juga ben. Dia tanya. Ni Allah ni para alim semua menanya bagai tak ada. Bagian yang tidak disuruh oleh agama. Dan bukan sekadar tak suruh duk, kadang-kadang Nabi Yusuf pada orang tu. Sebab itulah bila kita buat kahwin, bila kita buat jamuan, diminta al-i'tidal, diminta segalanya. Berjamu sunat. Banyak mana nak kita nak berjamu, ya segalanya pada dengan orang kita. Orang kita beri daging 10 kati, 10 kati sudah. Orang kita nak berbolu sekor silakan. Tapi nak gantung orang, jangan. Rubi kalau aku buat jamuan rubi jangan. Kalau salah rubi mati, mula kita cukup cek habis ni hok mana mari, hok mana tak mari. Tak masa muka tak selesai. Tak tegur kadang-kadang. Mak jumpa orang lari jauh, balik tu rumah. Lari nak bawa kat tu, balik tu. Lari malu. Ajak hatinya nak tahniah, nak syukuria kerana boleh menatu, tahu-tahu jadi pucuk ada. Jangan. Jadi pokok kita para hakim semalam ni pokok kita ada sini ni ikhtiarlah juga pelanggan pun bila kahwin kita buat jamuan lah tapi ukur dengan orang kita. Jangan sampai kopi tak botol selai dan jangan sampai kopi tak bergantung dengan orang. Kita ada boleh jemput orang 2 bekas, jemput 2 bekas. Tu ini pokok tu ini bekas. Pokok kita 2-3 bekas. Tak ada orang kita. Tak ada sangat kita boleh pagi jamu nanti kanan kita tak apa. Kanan. Pokok kita. Jadi pokok kita ni, pokok kita hak bahasa Pahang ni Uti cana kopi pisang goreng. Tak apa mari belakang rumah kawan nak jam esok. Akak pisang goreng. Apa pisang goreng buat sungguh ni? Kawan anak balik. Tak ada apa.
Hak demo nak kata tu demo hak tak dengar. Hak demo tak dosa. Tapi puak-puak kita yang sudah pakak besok dengan berani dah, kita jamu sekadar harian kita. Tak salah apa. Dah boleh jadi orang lain pakak tiru belakang. Tengok jamu hari tu kan. Jamu hari tu kahwin kat wahnya, tambung, berah, 2-3 gun, 2-3 kembung. Tapi lama-lama dia tukar-tukar dan jamu lakso ada dah. Jamu lakso padat-padat. Sikit lagi berapa nak jadi jamu teh ke berapa semua. Allah Alam lah. Tapi maknanya, barang ni barang yang diminta kita buat secara ibadat sunnah, ia sendirinya tak boleh sekali-kali kita berkata dengan ya. Ikhtiar kita ubah sikit demi sikit. Keadaan ketimpangan yang berlaku dalam masyarakat. Sallallahu alaihi wasallam.